إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi antum dalam majlis ta'lim. Allah Azza wa Jalla dengan sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih antum masih lagi bagi kita ruang dan peluang untuk kita menambahkan lagi amal-amal soleh kita. Ini satu anugerah yang sangat besar. Apabila manusia ni dia dapat melakukan amal soleh dan dia kena tahu bahawa itu bukan di atas kudrat dia. Itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Kalau ikut kita punya kudrat tu, memang lagi ramai orang yang boleh lebih baik daripada kita, yang boleh datang duduk majlis ta'lim tu. Tapi ni pilihan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala bagi ruang, peluang untuk dia duduk secara istiqamah dalam majlis ta'lim ni, dia kena syukur antum. Sebab ini termasuk amal-amal soleh. Dan amal soleh ni lah yang akan menolong kita antum ketika kita nak mati, ketika sakratul maut. Lagi banyak amal soleh yang kita buat ikhlas kerana Allah, maka ketika kita nak sakratul maut, maka kita akan lihat bagaimana layanan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Sebab tu antum, kita tak boleh pandang ringan amal soleh ni. Sebab dia akan membantu, sungguh-sungguh akan membantu kita, bukan setakat sakratul maut. Lepas tu dia akan masuk dalam kubur, dia pergi alam barzakh, kubur, mizan, semua ni antum memerlukan amal soleh antum. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Bukan setakat dia berkata Tuhan dia Allah, summa istaqamu. Mereka beristiqamah. Dia melakukan setiap perintah Allah, dia meninggalkan setiap larangan Allah. Apa janji Allah pada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apabila orang-orang yang mana yang mereka ni bukan setakat mengaku kata mereka ni Tuhan mereka ada Allah, dan mereka melakukan setiap perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangan Tuhan, maka Allah Ta'ala kata ketika mereka nak mati, ketika sakratul maut datang kepada mereka, Allah Ta'ala janji apa? Tatanazzalul alaihimul malaika. Akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Bukan satu malaikat, dia malaikat. Banyak malaikat akan datang tu. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat itu akan kata tu kepada orang yang nak mati, yang mana masa hidup dia ni dia banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan amal soleh. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami datang membawa berita gembira, iaitu syurga yang dijanjikan kepada kamu. Itu belum dicabut nyawa lagi antum. Belum nak pergi kubur lagi, dah. Belum pindah lagi alam barzakh pun. Nak sakratul maut pun dah ada janji antum. Kepada siapa? Orang yang mengaku Tuhan dia Allah dan dia melakukan semua ketaatan. Dia meninggalkan segala larangan dan dia beristiqamah di atas benda tu. Malaikat datang bagi berita gembira pada dia. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi penolong kau di dunia sampai akhirat. Kami pasti akan menemani kau di dunia sampai akhirat. Jadi antum, kita berada di dalam majlis ta'lim ini di antara amal-amal soleh antum. Yang mana lepas tu antum, lepas kita
sebelum kita meninggal ada janji-janji macam ni antum, nanti kita akan masuk dalam kubur pula. Sebagaimana hadis Imam Abu Daud, Nabi kata idza faragha min dafni lil mayyit wa khafa alaihi summa qala istaghfiru li akikum fa innahu an wa sallallahu tasbih fa innahu an yus'al. Nabi kata apabila kita selesai menguburkan mayat, habis kita sembunyi faragha min dafni lil mayyit, kemudian Nabi berdiri dan Nabi kata istaghfiru li akikum, minta ampun kepada saudara kamu. Was'alullahu lahu tasbih, dan minta Allah Ta'ala tetapkan hati dia. Fa innahu al yus'al, saat lagi dia akan ditanya. Mayat siapa pun antum, dia tak kira antum, warna kulit dia, kedudukan, pangkat, darjat, gelaran, semua tak diambil kira. Nabi kata saat lagi dia akan disoal. Kita kena buat apa? Kita kena minta supaya Allah Ta'ala sabit, tetapkan hati dia, pasihkan lidah dia. Dia nak kena jawab soalan munkar dan nakir. Bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan semasa dia hidup dalam dunia ni antum. Bukan hafalan. Dia kalau hafal macam mana pun boleh tentu dia akan jawab antum. Dia boleh dapat jawab antum. Tapi dengan apa? Dengan amal solat. Kemudian antum tengok Nabi baca surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Tengok. Wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tengok. Allah kata yusabbitullah, Allah yang akan mensabitkan, Allah yang akan menetapkan. Tengok antum, bil qawli sabit, dengan perkataan yang sabit dunia sampai akhirat. Al-alama Imam mufassirin kita, Al-alama Imam Asy-Sya'di berkata, Allah Azza wa Jalla mengkabarkan bahawa dia meneguhkan hambanya yang beriman. Tengok, di dunia sampai akhirat. Allah yang akan meneguhkan, Allah yang akan membantu si mati di dalam kubur untuk menjawab soalan munkar dan nakir, bukan melalui hafalan. Kata Imam Sya'di, Allah Ta'ala yang akan meneguhkan hati dia. Nabi kata was'alullahu tasbih, minta pada Allah tasbih, ketetapan, keteguhan hati dia untuk dia menjawab soalan munkar dan nakir. Allah Ta'ala kata di dalam surah Ibrahim 27, Allah akan meneguhkan, Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman. Tengok. Kenapa? Kerana mereka ni orang-orang yang menunaikan kewajipan mereka berupa keimanan hati yang sempurna, yang menuntut dan membuahkan adanya amal-amal anggota tubuh. Antum tengok. Bila satu orang tu dia mengaku Tuhan dia sebagai Allah dan dia buat sedaya upaya untuk melakukan segala perintah Tuhan. Dia berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan larangan Tuhan. Allah janji kat dia antum, dunia sampai akhirat Allah akan bantu dia. Jadi antum janganlah kita pandang ringan benda amal soleh. Nabi kata walaupun senyum kepada saudara seagama, ini benar-benar amal soleh antum. Setiap amal soleh, setiap kebaikan antum kita tak boleh pandang ringan. Kita kena berlumba-lumba antum sementara kita masih hidup ni antum untuk melakukan banyak amal soleh. Kurangkan amal-amal yang tak dapat memberi manfaat pada kita dunia dan akhirat antum. Terutamanya pada musim ni antum, pilihan raya ni antum. Antum tengok phone antum akan masuk berbagai macam watak-watak. Pemimpin-pemimpin punya keaiban demi keaiban akan dirondek. Antum dapat video-video macam ni, antum delete terus tanpa fikir panjang. Jangan forward, jangan apa antum. Jangan forward, jangan apa. Kenapa? Kita nak Allah bantu kita semasa kita nak mati, masuk dalam kubur, nak pergi kepada alam barzah akhirat. Banyak benda antum yang memerlukan amal soleh. Dan benda-benda yang macam ni antum tak dapat bantu kita langsung. Kita janganlah jadi orang yang tak tahu apa pun antum. Seolah-olah kita ni tak mengaji sunnah, kita tak tahu apa itu sunnah. Kita dapat benda-benda orang forward, kita pun forward sama. Jangan antum. Jangan antum. Kita tak payah sibukkan diri kita dengan benda ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, orang-orang yang menunaikan segala kewajipan dia dengan penuh keimanan kepada Allah,
Dan tidak ada dalam Islam antum, tidak ada dalam Islam yang membenarkan kita membuka aib mana-mana orang Islam pun. Tak ada antum, tidak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita membuka aib mana-mana orang Islam. Para ulama bagi tafsiran apa itu ghibah. Apa itu ghibah? Para ulama bagi penafsiran. Ghibah ni adalah satu orang yang bercakap tentang seseorang tanpa ada keperluan. Saya ulang. Apa maksud ghibah? Ghibah ni bila satu orang bercakap dengan seseorang tanpa ada keperluan. Saya bagi contoh. Satu orang dia masuk dalam pancong. Dia masuk dalam pancong. Ya. Dia tutup pintu pancong. Betul? Jadi bermakna tak ada orang nampak. Apa keperluan kita nak pergi cerita dia masuk pancong ni, dia buka kain ataupun dia buka zip. Dia dah tutup dah. Dia tutup dah. Ada keperluan kan tak bercerita benda tu? Kecuali ada keperluan seperti bila kita masuk pancong, tengok ada barang emas. Kita boleh kata lah, ni siapa punya barang lah? Itu keperluan antum. Itu keperluan lah. Kita boleh tengok CCTV. Bukan nak tengok aib dia. Kita nak tengok siapa yang punya barang. Itu ghibah. Tanpa ada keperluan. Bila tak ada keperluan, bila kita cakap tentang satu orang, maka kita telah melakukan dosa besar dan dikhawatiri kalau kita tak bertaubat, kita nak mati akan susah. Nak jawab soalan dalam kubur akan susah antum. Sekarang saya nak tanya antum, yang ahli-ahli politik, yang sahabat kita tu hantar kepada kita video-video tentang pemimpin ni, pemimpin tu, antum agak dia ada keperluan tak? Dia ada tujuan tak? Dia saja hantar ke dia ada tujuan? Dia mesti ada tujuan tu. Dan kita pun tahu apa tujuan dia. Jadi kita jangan pergi ambil benda tu antum, kita pergi forward. Nanti kita adalah di antara orang yang terlibat dengan riba dan dosa dia sangat besar. Dan nanti kita khawatiri antum, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tak akan meneguhkan hati kita. Sebab apa? Sebab kita terlibat dengan benda yang dia larang, dan benda tu pula dosa dia sangat besar. Kemudian antum tengok dalam satu hadis. Dalam satu hadis antum kita tengok Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Ini semua melibatkan tentang amal soleh antum. Kita jangan sibukkan diri kita dengan benda-benda yang kita kata tak ada apa manfaat untuk kita. Nabi kata apabila seorang laki-laki dikuburkan di dalam kubur, tanah mayat dah balik dah antum. Hadis ni ada yang panjang dalam hadis Bara bin Azib. Yang ni para ulama kita ambil penghujung hadis tu nak beritahu apa berapa pentingnya amal soleh ni. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Albani sahihkan hadis ni, dia kata wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul siyabi tayyibur rih. Nabi kata lepas dah tanam mayat tu, dia dah telah disoal dan macam-macam dia kena tanya dalam kubur. Nabi kata bila dia satu orang yang beriman, dan Nabi kata maka mayat mukmin ni akan ditangi oleh seorang laki-laki. Nabi sebut mayat tu akan didatangi oleh seorang laki-laki. Hadis ni hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad, Albani kata sahih. Laki-laki tu wajah dia cantik, ahsanul wajhi, cantik wajah dia, ahsanus siyabu, cantik baju dia, pakaian dia, tayyibur rih, wangi sangat bau. Bau dia sangat wangi. Sangat wangi. Fayaqul, dan dia kata. Siapa kata? Laki-laki yang datang kepada mayat. Mayat mana? Mayat orang beriman ni. Mayat yang mana masa hidup ni dia banyak buat amal soleh. Dia tak peduli amal-amal yang tak bagi manfaat pada diri dia. Dia tak peduli. Dia fokus pada apa? Tujuan dia akhirat. Tujuan dia akhirat. Tujuan dia bagaimana, persiapan yang dia nak kena buat untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka dia didatangi oleh laki-laki yang baik. Absir billadhi yasurruk. Kata laki-laki itu, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakanmu. Tengok. Anda tengok.
Dia kata kepada orang yang hidup dalam dunia ni beriman sungguh dengan Tuhan, absir billadhi yasuruk, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakan kau. Haza yaumuka alladhi kunta tu'adun, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jika kamu beriman, inilah janji dia. Janji apa? Janji akan membahagiakanmu dan tidak akan ada duka cita dah lepas ni. Kita tengok. Fayaqulu lahu man anta. Mayat orang beriman tu kata dekat laki-laki yang kata kat dia tu. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang wajah cantik, pakaian cantik, dari satu bau dia wangi, dan dia kata, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakan kau. Inilah yang dijanjikan pada kau hari inilah. Maka si mayat mukmin yang banyak melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dia kata, man anta, siapa ni? Siapa ni? Tengok antum. Fawajhuka alwajhu yajihu bil khair. Dia kata, aku tengok wajah hang ni, wajah yang datang membawa kebaikan. Kita tengok wajah mayat tu, tengok wajah laki-laki yang datang ke dia tu. Dia kata, wajah hang ni aku tengok adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Tengok muka hang ni aku dah rasa seronok, dah rasa bahagia dah. Hang ni siapa? Tengok. Fayaqul, dia kata, siapa yang kata? Laki-laki yang datang tu kata, ana amaluka salih, aku ni adalah amal kau yang salih. Aku ni adalah amal kau yang salih. Hadis ni panjang tu. Dia ada laki-laki yang datang dengan wajah yang buruk, pakaian yang buruk, bau yang busuk. Aku adalah amal kau yang buruk. Antum, Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia yang penuh pengasih, Allah pengasih penyayang. Hari ini Allah Ta'ala bagi kita dengar tentang amal-amal soleh yang akan membantu kita. Benda ni antum adalah benda yang hak, benda yang benar. Bukan benda ni satu benda yang kita baca buku-buku cerita ke, cerita dongeng ke, dak. Kalau antum banyak melakukan amal-amal keburukan, kalau antum terpengaruh dengan orang-orang yang memang kerja mereka ni tak suka pada kebaikan, hidup mereka ni hanya suka ribah orang, buka aib orang, antum kalau terlibat dengan mereka, nanti mayat antum akan ditandatangi oleh satu orang laki-laki juga yang Nabi sebut, tapi tidak ada wajah yang baik, wajah yang buruk, pakaian yang buruk, bau yang busuk. Antum, begitu jelas sunnah Nabi SAW, begitu jelas peringatan daripada Allah dan Rasul terhadap kita. Sama ada kita nak jadi orang yang banyak melakukan amal soleh, atau kita nak jadi orang yang banyak melakukan amal yang tak soleh, dah terpulanglah pada kita antum. Dalam surah Kahfi Allah Ta'ala sebut, faman sya'al yu'min, faman sya'al yukhfur. Siapa nak berimanlah, siapa tak nak kufur. Antum tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dengan begitu jelas. Faman syaa yu'min, nak beriman, berimanlah. Faman syaa yakfur, kalau tak mau beriman, nak kufur, nak melakukan banyak amal buruk, nak terpengaruh dengan kehidupan dunia yang sementara, nak terpengaruh dengan masyarakat yang mengenepikan agama, ya silakan antum. Tapi antum kena tahu, mayat antum akan ditandangi oleh dua laki-laki. Satu macam ni antum. Dia kata apa? Dia kata, anna amaluka salih, aku ni adalah amal kau yang salih. Amal salih ni, bila kata amal salih, antum kena tahu. Apabila ditanya pada Al-Khadiyat rahimallah, amal salih tu apa? Dia kata amal salih tu dibina dengan dua perkara. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti mengikut Rasul. Para ulama kita kata syarat amal kita nak jadi salih, syarat kita nak dapat janji Tuhan ni, janji apa? Orang yang berpakaian wangi, berpakaian yang baru, dengan bau yang cantik, dengan wajah yang cantik, dia amal saleh. Kata Al-Khadiyah rahimallah, bila ditanya kepada dia, apa itu amal saleh? Pasal semua orang mengaku dia buat amal saleh. Dia kata amal saleh adalah amal yang ikhlas kerana Allah, dan yang kedua mesti mengikut Nabi.
Kalau antum buat kerana Allah tapi tak ikut Nabi, dia tidak akan jadi amal soleh. Kalau antum buat ikut Nabi tapi tak ikhlas kerana Allah, dia juga bukan amal soleh. Jadi amal soleh ni kata Al-Khadiyah rahimallah, mesti ikhlas kerana Allah dan ikut Nabi. Fayaqul Rabbi akhimis sa'ah hatta arji' ila ahlihi wa mali. Dia kata, ya Allah, segerakanlah kiamat. Mayat tu minta supaya disegerakan kiamat. Kenapa? Kerana ni dalam kubur. Ni dalam kubur. Tadi awal-awal dia dah kata dah, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakan kau. Apa dia syurga ni antum? Dia kata, ya Allah. Apa dia kata? Rabbi akhimis sa'ah. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Cepatkanlah hari kiamat. Tengok. Hatta arji' ila ahli wa mali, sebab aku dapat kembali kepada keluarga aku dan juga harta aku. Tengok tu. Apa lagi dia nak antum? Apa lagi dia nak? Dia nak syurga, nak masuk syurga antum. Kenapa antum? Kerana para ulama kita kata tempat yang kita dapat lihat wajah Tuhan kita, yang kita doa ibadah siang malam, yang ikhlas kerana dia, yang kita tak buat syirik kepada dia, kita akan dapat melihat Tuhan itu di dalam syurga. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Nabi kan sebut tentang bagaimana hadis Bukhari ditanya kepada penghuni syurga, apa lagi nikmat yang apa? Nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita antum, biar kita dapat lihat wajah Allah di syurga. Itulah nikmat yang paling besar. Tapi antum untuk dapat melihat wajah Allah ni kena masuk syurga lah. Jadi sebab itu berulang-ulang kali para ulama kita kata apa? Banyakkanlah amal soleh. Ikhlaskanlah amal soleh dan ikut Nabi. Untuk apa? Untuk kita dapat masuk syurga dan dapat melihat wajah Tuhan antum. Jadi antum, daripada mukadimah yang singkat ni antum, kita kena tahu satu benda. Setiap kebaikan yang kita buat di dunia ni antum akan membantu kita ketika sakratul maut, akan membantu kita di alam barzah, akan membantu kita di mana? Di titian syirat. Akan membantu kita di mana? Di mana? Ketika nak minum telaga haud. Banyak memerlukan amal soleh antum. Jadi kurangkanlah amal-amal yang tak dapat membantu kita antum. Hanya setakat dunia ni antum, di akhirat kita akan ada masalah. Berhentilah antum daripada melakukan amal-amal yang tidak ada manfaat pada diri kita antum. Wallahu a'lam bishawab. Saya berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita kekuatan untuk meninggalkan segala amal-amal yang tak memberi manfaat kepada kita antum. Baik antum, kita tengok kitab kita antum, kita masih lagi membaca kitab ni Subulus Salam, jilid pertama antum, bab jenazah. Kita masuk pada hadis antum ke 510. Ini kitab syarah hadis yang ke 510 daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Daripada Aisyah radhiyallahu, dia kata Nabi kata kat dia, "Lau mitti qabli la ghasallatuk." Perkataan dia Nabi sebut, Nabi kata lau mutti. Sebenarnya untuk perkataan ni yang dibawa di dalam di dalam kitab Bulughul Maram tu, perkataan dia lau miti ni dia tak betul lah tu. Dia bukan lau miti, dia lau muti. Itu perkataan yang benar. Dia sesalah tu, dia tersalah baris. Dia tak boleh kata miti. Kalau muti ni dia majhul baru betul. Dia tak boleh lau miti. Tapi dia ada sikit berlaku kesalahan di situ. Mungkin salah cetak. Jadi kita kena berbetul tu dalam kitab kita. Kita kata lau muti. Baru dia jadi mayat yang kita tak kenal. Meeting ni dia tak ada. Macam tu lah tu dalam perkataan jenazah pun. Kita banyak orang Islam guna jenazah. Sebenarnya jenazah ni tak betul. Dia tak diguna jenazah. Dia guna janazah atau jinazah. Saya ulang tu. Bila ada mayat, kita kata jinazah siapa? Jangan ada jenazah. Dia mana ada jim dan tija, mana ada? Jim dan tija, jim bawah ji depan Junazah memang tak ada lah. Dia sama ada janazah atau jinazah. Kita kena berhenti tu dalam masyarakat kita lama dah benda ni.
Walaupun benda ni dia memang tak ada apa pun, dia memang tak salah, tetapi tak ada dari segi bahasa tu, baris tu tak betul lah tu. Tak betul lah. Jadi Aisyah kata, kita guna perkataan lau muti qabli. Nabi kata, ya Aisyah, Nabi kata, seandainya engkau mati sebelum aku, maka aku yang akan memandikanmu. Nabi kata ke Aisyah apa? Aisyah, kalau hang mati, maka akulah yang akan memandikanmu. Baik. Dari kata Imam San'ani, hadis ini antum diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ni riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Imam San'ani, dalam hadis ini ada penunjuk bahawa bagi suami boleh memandikan isterinya. Ni daripada hadis ni, Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau hang meninggal aku akan bagi mandi. Itu Nabi kata ke Aisyah. Jadi Imam San'ani kata daripada hadis ni ada petunjuk bahawa suami boleh memandikan isterinya. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Tapi saya ingat kita pun tak buat lagi. Sajalah kita baca. Bini kita mati pun kita ada punya ikhlas lah. Perempuan kan, dia pun lagi mandi saja. Tapi boleh tak kalau suami nak pergi mandi isteri, boleh lah. Pasal hadis ni menjadi petunjuk. Cuma dia kata Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata suami tidak boleh memandikan isteri. Ni 3 mazhab kata boleh. 3 mazhab kata boleh. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i kata boleh. Berdasarkan hadis ni, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Tak boleh dia kata. Nanti kita akan beritahu pasal apa dia kata tak boleh. Dia bukan saja kata tak boleh, bukan dia saja nak kata tak boleh, tak. Baik antum. Dia kata suami tidak boleh memandikan isterinya, namun berbeza jika sebaliknya, kerana dah terangkatnya hukum pernikahan dan tidak ada iddah bagi suami. Sebab apa dia kata bila meninggal maka terputuslah hubungan pernikahan tu. Terputuslah hubungan pernikahan tu. Nabi dia kata kalau isteri nak pergi mandi suami boleh, sebab suami tak ada iddah. Tapi kalau suami nak pergi mandi isteri tak boleh, pasal dia tak ada hubungan dah. Dengan mati tu terputuslah hubungan. Yang ada masa hidup hubungan pernikahan, bila dah mati tak ada. Sebab tu tak boleh. Tak boleh dah. Dia dah jadi orang asing dah. Itu pandangan siapa? Pandangan Abu Hanifah lah. Sebab tapi kalau isteri nak pergi mandi suami, okey. Kenapa okey? Sebab suami tak ada iddah. Boleh lah. Dia kata, tapi hadis ini jelas membantah pendapat ini pada kedua pasangan suami isteri. Tengok. Tapi kata Imam San'ani, hadis ni jelas Nabi sebut. Nabi kata, sangat jelas. Macam mana Abu Hanifah boleh pergi kata pula ni pernikahan tu terputus sebab kematian. Dia kata pandangan tu tak kuat. Pandangan yang kuat adalah pandangan 3 mazhab lagi. Sebab Nabi sebut pun kalau mati terputuslah pernikahan. Tak ada. Nabi sebut, Nabi kata mati aku pergi mandi. Itu lebih jelas, sangat jelas. Hadis ini dapat membantah mazhab Abu Hanifah. Dia kata. Tambah pula dia kata Imam Abu Hanifah pergi letak syarat pula. Macam mana? Isteri boleh mandi suami, suami tak boleh mandi isteri. Yang ni kena ada satu dalil asing pula lah. Nabi sebut kalau Aisyah mati aku bagi mandi. Bermakna bila Nabi mati Aisyah boleh mandi Nabi lah. Itulah maksud dia. Dia kata tak. Dia kata macam mana boleh bagi asing pula. Isteri boleh mandi suami, suami tak boleh mandi isteri. Dia kata sangat tidak jelas pandangan ni. Adapun perempuan selain isteri, maka Imam Abu Dawud telah mengeluarkan riwayat dalam marasilnya daripada hadis Abu Bakar bin Ayyashi dari Muhammad bin Abu Sahal dari Maqbul, ia berkata Nabi SAW bersabda, jika seorang perempuan meninggal di sekitar laki-laki sedangkan tidak ada perempuan selain dia bersama mereka, katalah di tempat tu dia kata satu orang perempuan meninggal, tempat tu tak ada perempuan, semua ada laki-laki lah. Satu dia kata
Begitu pula jika seorang lelaki meninggal di kelompok perempuan dan tidak ada bersama mereka lelaki selainnya, maka keduanya ditayamumkan kemudian dimakamkan. Keduanya diposisikan orang yang tidak menemukan ayat. Tengok. Dia kata Nabi kata. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Dia kata Nabi kata kalau mati perempuan di tempat tu tak ada laki-laki. Tak ada. Semua perempuan. Macam mana nak buat? Tayamum. Jangan bagi mandi. Kalau pula yang mati tu pula laki-laki, perempuan semua pula laki-laki tak ada. Jadi nak kena buat apa? Dia kata berdasarkan hadis Imam Abu Daud ni, dia kata kena tayamum. Dan mereka dikira di antara orang yang tidak menemukan ayat. Orang yang tidak menemukan ayat. Maknanya dia tayamum lah. Dia antum tayamum ni bukanlah bermakna ayat ada tak boleh tayamum dah. Dia masuk dalam bab tidak menemukan ayat. Mazhab Syafi'i antum kalau kita nak tayamum, kita kata dia punya ni perbahasan, dia punya pandangan ni sedikit keras lah. Seolah-olah macam kita nanti tak boleh tayamum terus ya. Pasal pandangan dia tentang orang nak tayamum ni, pertama dia kena cari ayat. Sebab dia kata hukum asal bukan tayamum. Hukum asal ambil wuduk. Quran kata ambil wuduk hukum asal. Bukan Quran kata hukum asal tayamum. Itu hukum kedua. Kena dahulu hukum pertama. Hukum pertama ambil wuduk. Dia kata kena cari ayat. Cari macam mana? Cari keliling lah. Macam kita main karya. Cari ayat. Kena cari dulu. Bukan beli tayamum tu boleh. Saya ingat kalau kita cari, tambahan ni memang tak ada lah hukum tayamum tu. Memang tak ada. Langsung pasal ayat banyak dah. Dah satu. Yang kedua, tayamum ni bila kita tak boleh guna ayat. Mungkin sejuk. Mungkin sakit. Kalau kena luka akan bertambah tayamum. 3, kalau ada ayat tapi timba pula tak ada, macam mana ambil? Perigi telaga. Itu dalam mazhab Syafi'i dia macam tu. Kalau kita ada ayat tiba-tiba timba tak ada, kita boleh tayamum. Keempat, kita nak ambil ayat, ada binatang buas keliling, macam mana nak buat? Boleh tayamum. Ada banyak lah tu dia punya syarat-syarat untuk kita tayamum. Dia bukan boleh terus pergi tayamum saja, tak boleh. InsyaAllah nanti kita akan kongsi dari masa ke semasa antum. Tapi kata Imam Bukhari, hadis ni adalah hadis yang tidak sahih. Hadis ni hadis yang tidak sahih antum. Tengok. Tayamum bagi mayat ni yang penulis kita bawa ni, dia kata talak laki-laki kita kena suruh kalau semua perempuan tayamum. Kalau tak ada perempuan lah, kalau semua perempuan pula laki-laki kena tayamum. Tapi Bukhari dia tidak menerima hadis Imam Abu Daud ni sebab hadis ni hadis yang tidak sahih. Tengok. Dalam hadis Abu Daud ni ada hukum tayamum dan Imam Bukhari tak tolak hukum ni. Cuma lafaz hadis ni tak boleh disandarkan pada Nabi. Antum kena faham Antum hadis yang Imam Abu Daud ni bawa, yang saya kata Bukhari kata tak sahih tu, kata ni para ulama kita, dia kata Bukhari tak tolak hukum ni, boleh tayamum. Hukum ni tak tolak, tapi lafaz tu nak sabit kata Nabi kata tak boleh. Hukum ada, lafaz tak boleh. Lafaz tu mesti dikatakan tak, bukan Nabi kata. Hukum dia ada, lafaz tu tak boleh. Anda boleh faham tak? Hukum tu boleh pakai. Bila tak ada laki-laki, semua perempuan tayamum mayat tu. Tayamum macam ambil wuduk lah. Tayamum. Tepuk. Debu. Buat macam ni. Muka. Itu tayamum lah. Itu cara tayamum lah. Kalau mazhab Syafi'i dia tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i kita tepuk. Kita buat debu. Kita letak tangan kita macam ni. Letak tangan macam ni. Kita tarik macam ni. Tu kita pusing macam ni. Jangan angkat. Kita jangan buat macam ni. Kita letak macam ni. Tu macam ni. Tak angkat. Habis. Kena buat lain. Dia telah jadi ni apa? Mustakmal.
Itu saya abang, ini mazhab Syafi'i lah, ini hadis Ibn Umar, hadis Bukhari lah. Letak macam ni, sunnah, dan tengok saya ajak sunnah dulu. Letak macam ni, okey. Lepas tu buat macam ni, buat macam ni habis. Lepas tu muka dengan satu tepukan. Dengan satu tepukan, bukan dua. Sebab dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah Ta'ala sebut kalau kita tayamum, dia sebut tentang minhu, daripadanya. Dia tak sampai siku. Tapi kalau wuduk Quran sebut siku. Tapi kalau tayamum Quran sebut sini lah, tangan lah. Jadi kita kata berdasarkan ayat Quran tu dan berdasarkan hadis daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dia dengan Omar daripada junub. Omar guling-guling. Omar junub, sana dia tayamum, dia buat macam mandi, dia guling-guling. Guling tu dia debu. Ammar bin Yasir tak buat macam ni. Dia bertanya Nabi. Nabi kata, Ammar, jangan ikut macam mana Omar buat tu. Tayamum Nabi tunjuk kat dia. Ni Nabi tunjuk sendiri antum. Hadis ni, hadis Bukhari daripada Ammar bin Yasir. Nabi tunjuk ke Ammar macam nak tayamum. Dia kata, Nabi kata cukuplah Ammar, letak macam ni. Lepas tu kalau debu buang macam ni, pegang macam ni. Lepas tu muka. Itu Nabi ajak Ammar bin Yasir. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata tayamum dia sama macam wuduk. Makna dia sampai siku. Tapi jangan angkat. Antum nak pilih dua-dua pandangan, tidak ada masalah antum. Antum tak perlulah nak memperkecilkan pandangan imam kita, Imam Mujtahid. Jangan. Antum kalau nak tayamum macam mana mazhab Syafi'i, hadis Ibn Umar, tidak ada masalah antum. Antum letak macam ni, tumbuhan letak macam ni, pusing, tarik. Macam ni pun sama. Benda yang sama. Tarik. Okay. Kemudian antum kena tepuk lagi sekali untuk muka pula. Itu tayamum. Sangat mudah tu. Sangat mudah. Dan kita kata apa? Kita kata syarat-syarat yang diletak oleh Imam Mazhab Syafi'i antum kena belajar. Kalau antum nak berpandangan macam mana Imam Syafi'i punya pandangan, dia kata mudah antum. Jadi dia kata hukum tu ada. Hukum tu ada, boleh tayamum kepada mayat tu. Sebab Bukhari tolak hadis dia, hukum dia tak tolak. Hukum untuk jaga aib mayat pada bab lebih afdal kita jaga. Pasal apa antum? Kenapa hukum tak ditolak, hukum tayamum ni? Sebab untuk jaga aib mayat lah. Perempuan boleh mandi laki-laki, laki-laki boleh mandi perempuan. Benda tu aib antum. Tapi nak buat macam mana? Dia tidak ada orang. Akan boleh berlaku antum benda ni. Pasal tu para ulama bincang siap. Bila berlaku apa kita nak buat? Untuk menjaga aib mayat, baik laki-laki dan perempuan, maka hukum tayamum ni diperkenalkan. Jadi tidak ada masalah antum. Baik. Kata Imam San'ani, dia kata Muhammad bin Abu Sahal disebutkan oleh Ibn Hubban dalam Syiqat. Al-Bukhari berkata hadisnya tidak diikuti. Hadis yang, kenapa hadis ni jadi tak kuat antum? Sebab ada seorang yang bernama Muhammad bin Abu Sahal. Bukhari kata hadis dia jangan pakai. Dengar nama dia ya, terus pakai hadis dia. Tak payah ikut. Dia masalah. Bukhari menolak. Bila Bukhari menolak antum, kita kena tahu antum, Bukhari dia bukan senang nak tolak rawi ni. Tapi bila Bukhari kata hadis dia tidak diikuti, jangan ikut antum, mana dia tak kuat lah. Tengok. Dari Ali alaihi salam berkata, ayat dia guna alaihi salam. Masa tu di Yaman. Di Yaman ni mereka kira memang diangkat Ali lah. Kita tahu lah mereka ni Syiah, mereka angkat Ali lah. Mereka kata Ali alaihi salam. Dia bagi beza tu. Dia kata Nabi SAW berkata, janganlah kamu nampakkan pahamu dan jangan pula kamu melihat paha yang hidup maupun yang mati. Tengok. Hadis wa Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan sanadnya ada perselisihan ulama, didaifkan oleh Imam Nawawi. Tengok. Bab paha ni aurat tak aurat, Nawawi kata daif, paha bukan aurat. Tu. Hadis ni kata apa? Dia kata Nabi kata apa? Janganlah kamu nampakkan pahamu dan jangan pula kamu melihat paha orang yang hidup maupun yang mati. Hadis ni hadis Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan sanadnya ada perselisihan ulama.
Hadis tentang kata paha ni aurat kada, ada perselisihan ulama. Ada hadis-hadis yang lebih sahih tu. Ada banyak hadis tentang bagaimana kita lihat bila Aisyah kata Osman masuk, ketika tu paha Nabi terbuka tu. Bila Osman masuk, Nabi tutup. Aisyah kata Abu Bakar masuk, sahabat lain masuk semua. Hantar kata, ya Rasulullah, kenapa Osman masuk angkat tu? Nabi kata, tidakkah aku patut malu kepada orang yang malaikat bermalu? Antum tengok malaikat malu ke Osman dan tu. Macam mana dia punya kehidupan antum? Oh, dahsyat antum. Anas bin Malik pun cerita bagaimana dia melihat pada Nabi kan. Banyak hadis antum. Jadi dia kata, Nawawi kata hadis tentang paha ni aurat adalah hadis yang dhaif. Dia tak ada masalah. Antum cuma kita kata, kalaulah imam pergi pakai seluar pendek, sepak agak dengan bi'ah kita Malaysia ni, janganlah antum. Walaupun kita kata ada perselisihan, ada hadis ni dhaif, tapi lah saya nak pakai seluar pendek. Tapi kata, dia suka. Antum bi'ah, antum hukum juga dibina dengan bi'ah. Apa dia bi'ah? Budaya masyarakat antum. Sebelum nak mengeluarkan hukum, para mufti, para orang ahli agama, dia akan lihat budaya juga antum. Antum tak boleh baca lah hadis Nabi kata, man tashabaha bi qaumi fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum itu. Ni hadis antum. Kita selalu akan dengar hadis ni. Antum bila main di Pawali Raya Cina, hadis ni nanti keluar antum. Kenapa? Pemberita kita nanti pakai pakaian kadang-kadang melibatkan ibadah orang kafir. Kena beritahu lah antum. Tiba-tiba antum pergi di India, antum pergi baca hadis ni kepada wanita Muslim sana. Wanita Muslim India pakai apa antum? Baju kurung tak? Dia pakai apa, Abang Bin? Syari lah, Abang Bin. Dan di sini siapa pakai syari? Siapa pakai syari? Kadang-kadang dalam Melayu pakai syari juga. Tapi jarang. Hindu lah pakai syari antum. Kita nak kenal mereka pun antum, bila kita tengok azan, kita boleh kenal. Oh, ni orang Islam. Semua sama, warna kulit sama. Pakaian sama. Jadi dia kata, walaupun paha tu, kita kata apa, dia bukanlah ni aurat. Sebab perbahasan dia, ulama kata hadis tu ada dia punya perselisihan. Nawawi kata dhaif. Bilal pergi pakai seluar pendek, Syekh Boji pakai seluar pendek. Lepas tu azan kayu masker pakai seluar pendek. Abang Ali pakai seluar pendek, kameraman bicara hati. Bukan salah tak? Kita kata salah. Kita kata suasana bi'ah kita ni, orang ni tak mau semel belakang kita. Orang tak mau semel. Allah, replah cik imam ni, raplah cik. Jadi kita kata apa? Dia bawa hadis ni, dia nak sokong kata apa? Nak kata mayat ni tayamum bagus. Lepas tu dia buat hadis ni. Dia nak beritahu apa? Jangan tengok paha lelaki, jangan tengok paha perempuan. Tayamum lah. Dia nak bawa hadis yang kata tayamum tu boleh. Daripada segi hukum, boleh. Daripada segi lafaz hadis nak sabit pada Nabi, janganlah. Tu salah. Tak boleh sabit pada Nabi lah. Tapi hukum tu tetap ada. InsyaAllah antum nanti umur panjang, sihat badan. Kita akan masuk pada hadis yang seterusnya antum. Daripada Asmah binti Umais. Dia kata Fatimah radhiyallahu berwasiat dia akan dimandikan oleh Ali. Ini hadis yang kedua. Fatimah pula radhiyallahu anha, anak Nabi, wasiat ke Ali supaya kalau dia mati mandikan dia. Nanti kita akan tengok status hadis tu. Apa kedudukan hadis tu, sahih ke, hasan ke atau dhaif. Insya-Allah antum kita tutup dengan tasbih kibarah dan selawat pada Nabi.